Hai, selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, murid-murid akan belajar bersama cikgu semula di dalam kelas PDPR. Baiklah, pada hari ini murid-murid akan belajar satu lagi tajuk baharu, iaitu kejayaan kita bersama. Di dalam tajuk ini, murid-murid akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Baiklah, cikgu minta murid-murid semua agar dapat membuka buku teks masing-masing muka surat 7. Sudah buka murid-murid? Bagus. Baiklah, mari dengar apa yang telah cikgu bacakan dan cikgu minta murid-murid agar dapat mendengar dengan teliti. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya, Nabila. Mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah Nabila dan Nasri membantu Datuk? Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu apa di sini? Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Terima kasih Nabila dan Nasri. Sama-sama Datuk. Kita satu keluarga, mestilah saling membantu. Betul Nasri. Kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Baiklah murid-murid. Di dalam buku teks muka surat 7 itu, murid-murid telah mendengar dan membaca perbualan di antara Datuk, Nasri dan juga Nabila. Mereka berada di kedai borong beras. Datuk, Nabila dan Nasri. Jika murid-murid dapat melihat di dalam gambar, terdapat ramai orang yang sedang membeli beras di kedai tersebut. Maka Nabila dan Nasri menawarkan pertolongan kepada Datuk. Baiklah murid-murid, di dalam pelajaran ataupun di dalam tajuk kita pada hari ini, cikgu akan ajar murid-murid untuk mendengar dan menyebut ayat majmuk. Masih ingat apa itu ayat majmuk? Bagus. Cikgu yakin dan cikgu pasti murid-murid masih ingat pelajaran kita pada minggu lepas. Sukacitanya cikgu maklumkan, cikgu akan terangkan semula apa itu ayat majmuk. Jika dilihat di dalam buku teks tersebut, ayat majmuk di sini telah diwarnakan dengan warna merah. Mari kita cari ayat yang berwarna merah di dalam dialog tersebut. Adakah murid-murid menjumpainya? Ya, tahniah. Baiklah, satu ayat yang berwarna merah. Di sini contohnya, mereka datang untuk membeli beras. Itu ialah ayat majmuk. Kenapa ayat itu ialah ayat majmuk? Kerana terdapat kata hubung untuk di dalam ayat tersebut. Apa itu ayat majmuk? Baiklah, cikgu akan terangkan semula apa itu ayat majmuk. Ini ialah contoh. Kita tengok Ravi suka makan sawi. Itu ialah pertanyaan. Dalam ayat itu merupakan ayat tunggal ataupun ayat pendek. Ayat yang kedua. Ravi suka
makan tomato. Oke, itu juga ayat tunggal. Oke, karena tidak terdapat kata hubung. Oke, cikgu telah terangkan sekiranya terdapat dua perkataan ataupun perkataan yang lebih di dalam ayat tersebut yang sama, murid-murid kenalah memadamkan perkataan tersebut. Oke, contohnya dalam ayat ini. Oke, kita dapat lihat Ravi suka. Oke, terdapat perkataan itu berulang. Maka kita padamkan perkataan itu. Dan kita tambah dengan kata hubung atau untuk menyambungkan ayat tersebut. Supaya menjadi satu ayat majmuk. Oke. Contohnya, oke. Ravi suka makan sawi atau Ravi suka makan tomato. Oke, maka perkataan ini kita padamkan. Oke, dia akan jadi Ravi suka makan sawi atau tomato. Oke, formulanya senang sahaja, yaitu ayat tunggal kita tambah dengan kata hubung dan kita tambah dengan ayat tunggal yang kedua, maka ia akan menjadi satu ayat majmuk. Oke, ini ialah penerangan yang lebih jelas tentang ayat majmuk. Oke, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Oke, mari kita lihat. Oke, ini ialah ayat tunggal dan di tengah ini ialah kata hubung. Di sini ialah ayat majmuk. Oke, kita tengok ayat E. Suhaili suka makan nasi lemak. Suhaili suka makan mie sup. Oke, terdapat perkataan yang berulang di sana. Betul tidak murid-murid? Ya, oke. Perkataan yang berulang ialah Suhaili suka makan. Maka kita kena cari kata hubung yang sesuai, yaitu dan. Maka kita tambah perkataan ayat tunggal tersebut dengan kata hubung untuk membentuk satu ayat majmuk. Oke, maka terjadilah ayat Suhaili suka makan nasi lemak dan mie sup. Oke, kita tengok contoh yang kedua. Rumah itu besar. Rumah itu rumah Fazli. Oke, jadi perkataan yang kita akan padamkan yaitu rumah dan juga itu. Maka kita akan tambah dengan kata hubung yang akan membentuk satu ayat majmuk yaitu rumah yang besar itu rumah Fazli. Oke, cikgu telah terangkan dua ayat majmuk tersebut. Oke. Dan yang ketiga, dia memberitahu. Ayat tunggal yang kedua, kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Oke, jadi dalam ayat ini tidak terdapat perkataan yang berulang. Jadi murid-murid kenalah menggunakan kata hubung bahawa. Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Oke, dalam contoh ayat tunggal yang keempat, dia akan balik ke kampung. Dia ada masa lapang. Oke, jadi dalam ayat tunggal ini terdapat satu perkataan yang berulang yaitu dia. Maka kita padamkan perkataan tersebut. Oke, kita akan hubungkan ayat tersebut dengan kata hubung untuk menjadi ayat majmuk. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Tugasan hari ini. Oke, baiklah. Ini ialah tugasan murid-murid. Oke, dalam buku aktiviti, muka surat 7 pesan pada hari ini. Bertajuk Tahniah Abang Irfan. Oke, arahan tugasan ini dengar, sebut, dan tulis ayat. Oke.
Jika murid-murid dapat lihat, terdapat 6 pilihan jawaban. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada 6 pilihan jawaban tersebut, murid-murid dikehendaki untuk menulis ayat yang sesuai berdasarkan label nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita akan mencari ayat yang sesuai berdasarkan label nomor tersebut. Oke, jika murid-murid dapat lihat, nomor 1 di sana. Oke, kita akan cari ayat yang sesuai. Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Oke, itu adalah ayat yang sesuai untuk label nomor 1. Oke, jadi murid-murid akan menulis ayat tersebut pada nomor 1 di sini. Oke, contohnya begini. Encik Jamil dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Oke, jadi murid-murid akan menulis ayat tersebut pada tempat yang telah disediakan. Dan untuk ayat nomor 2, 3, dan 4, murid-murid dikehendaki untuk melihat gambar di sini berdasarkan label nomor dan kemudian tulis ayat yang sesuai berdasarkan gambar. Baiklah murid-murid, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid semua dapat memahami isi pelajaran yang telah cikgu sampaikan dan faham serta tahu buat tugasan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.